أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين رب سهل ويسر ولا تعسر علي يا ميسر كل عسير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmatnya, dan khususnya Allah Subhanahu wa taala bagi peluang bagi kita lagi boleh kita sambung pelajaran kita yang kita tentu dan tetapkan. Pada pagi yang barakah ini insya-Allah kita sambung kitab Matla'il Badrain, kembali kepada tajuk yang asal, iaitu kita di dalam masih di dalam bab wudu, faslun fi furudil wudu wa sunanihi, pasal fardu wudu dan sunat-sunat wudu. Iaitu pada kata kalau tak silap saya ni setakat mana kita dan kelimanya kat situ tak? Kat mana? Ingat tak? Tak ingat? Iaitu bermula sunat wudu. Bermula sunat wudu itu amat banyak. Di dalam kita mengejar wudu ni, mengambil wudu ada hak sunat-sunat dia. Sunat dia tu sangat banyak. Kepada adik-adik pelajar khususnya dan penuntun yang mendengar dengan secara umumnya, kita saya kira sepatutnya kita buat satu-satu ibadat, kita pilih yang lebih akmal, yang lebih sempurna. Kalau kita pilih yang lebih akmal, sekiranya ada cacat, ada kekurangan di dalam perbuatan kita, maka dia turun rendah
sikit daripada akmal, iaitu turun kepada kamal, turun kepada sempurna, turun kepada memadai. Kalau kita pilih qadar memadai sahaja, bila dia cacat, dia rosak, maka tak sahlah ibadat kita, tak terpakai ibadat kita. Itu satu perkara yang penting. Yang kedua, kita pilih akmal, kita termasuk di dalam janji-janji yang di dalam hadis-hadis yang sahih, yang Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sebut, barang siapa yang mengelak ia akan wuduk, maka ulama tafsir buat syarah hadis, makna ahsanal wuduk, mengelak akan wuduk, iaitu dia mengerjakan akan yang wajib dan yang sunat. Sebab tu kita kena belajar hak sunat-sunat dia. Walau sekalipun kita tak belajar dia, kita tak buat dia, wuduk kita sah, tetapi kita rugi besar. Kita tak masuk di dalam janji-janji hadis yang sahih, dan kadang-kadangnya rusak wuduk kita. Dan penting lagi, bila kita belajar, kita sudah belajar ataupun kita belajar sekarang hari ini, kita mesti kena buat seperti apa yang kita belajar. Baru jadi sungguh, baru dia panggil kita praktik sungguh. Karena di sana kita banyak yang kita sudah belajar, tapi kita tidak praktik, kita tak buat. Sia-sia saja. Cuba kita perhati, ramai orang semaya, dia semaya dengan tidak molek, tak comel, tidak elok. Dengan itu bukan dengan dia tidak belajar, dia sudah belajar, tetapi dia tidak praktik apa yang dia belajar. Tempat letak tangan dia, posisi tangan dia ketika dia qiyam, cara pegang, cara letak tangan macam mana, dia sudah belajar, tapi dia buat bermudah-mudah. Ketika rokok, tangan dia duduk kat mana, kaki dia duduk jarak jauh mana. Ketika i'tidal, akak tangan sampai kepada hak mana, menurunkan tangan letak kat mana. Ketika nak sujud, turun yang mana dulu, lutut dulu kah, tangan dulu, tangan itu letak kat posisi kat tempat mana. Itu buat dengan mengikut biasa masing-masing. Tidak ikut apa yang diatur, yang diterang di dalam fiqh kita, yang mana yang diterang dalam fiqh itu adalah menerangkan sifat perbuatan Nabi ataupun sifat ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dengan kata lain, kelakuan ibadat yang ditutup di dalam agama, yang disuruh di dalam agama. Kelakuan yang sabit dengan dalil-dalil yang tepat, ulama kita mengambil hukum agama daripadanya. Cuba kita tengok wuduk. Kita nak belajar hari ni apa dia yang sunatnya. Sunat wuduk amat banyak. Setengah daripadanya mengucap bismillah pada awalnya, iaitu awal membasuh dua tangannya. Belum daripada nak ambil wuduk tu, baca bismillahirrahmanirrahim. La wudu'a, tidak ada wuduk, liman lam yusammillaha, bagi mereka yang tidak sebut nama Allah, tak baca nama Allah. Di dalam mazhab kita Syafi'i kata sunat, di dalam mazhab Hambali wajib mengucap bismillah di awal wuduk. Cuba kita tengok penting tak penting. Sehingga khilaf ulama di antara wajib dengan sunatnya. Kalau kita buat dengan tidak bismillah, jadi kuranglah. Ada kurang sikit wuduk kita. Dan a'udzubillah dahulu daripada bismillah. Maka jika meninggal akan bismillah pada awalnya, jikalau sengaja sekalipun, dia sengaja, dia sengelai, dia
betul-betul hati dia nak tinggal bismillah, dan manakala dia tinggal di awal, didatangkan dia, yakni sunat didatangkan dia kan bismillah pada pertengahan wuduk. Maksud dengan pertengahan di sini sebelum daripada selesai wuduk. Sebelum daripada sudah, sunat bismillah. Kalau terlupa, lebih sangat lagi lah, lebih aula lagi. Kalau kita sengaja tinggal bismillah sekalipun, sebelum daripada selesai wuduk, sunat kita mendatangkan dengan bismillah. Kita kata, kita tengah ambil wuduk sampai pada sapu kepala, belum basuh kaki. Kita teringat kata kita tinggal bismillah. Kita mula kat situ bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, basuh kaki. Tiada sunat didatangkan dia apabila selesai wuduk. Bila selesai wuduk tak sunat dah. Baca bismillah. Tak seperti makan. Kalau makan kita tinggal bismillah di awalnya, sunat kita baca bismillah di tengah-tengah belum selesai, dan juga sunat kita bismillah selepas selesainya. Beza wuduk dengan makan. Dan membasuh dua tapak tangannya hingga kepada pergelangannya. Membasuh dulu daripada berkomo-komo. Kita tajuk ni tak payah, tak susah nak faham, senang saja faham. Penting kita tahu dan kita amalkan. Maknanya kita baca bismillah, kemudian kita basuh tangan dari hujung jari sampai kepada pergelangan. Ini sendi antara tempat berhubung tapak tangan dengan lengan ni, nama dia itu pergelangan. Sunat basuh dua tangan sampai kepada pergelangan. Dan dibasuhkan keduanya 3 kali. Basuh 3 kali jika taraddud ia. Taraddud mana berpapuh hati 50-50 pada suci keduanya, kedua tangan. Dibasuh dulu daripada memasukkan dia keduanya di dalam bejana yang kurang airnya daripada 2 kolah. Maka sunat ini lain daripada yang dulu. Kalau tangan kita duk taraddud, berpapuh, najis ke tak najis tangan kita, sebelum daripada kita nak ambil air dalam bejana dengan tangan kita, sunat kita basuh di luar dia dulu 3 kali supaya yakin kata tangan kita suci. Ini kebiasaan orang Arab. Kalau dia ambil wuduk di dalam bejana, air yang sedikit, dia tak seperti kita. Kita tuang air, dia ambil air di dalamnya. Dia ambil dengan tangan dia di dalam, dia celup lah. Dia celup, dia memasukkan tangan di dalam bejana, mai basuh muka, ambil. Oleh itu, kalau tangan kita tu kita tak yakin kata suci, sunat basuh di luar dulu 3 kali basuh. Itu basuh di luar tu satu sunat suku. Basuh suku, lepas tu basuh di luar belum daripada masuk dalam bejana tu satu sunat yang asing. Dan berkomo-komo kemudian daripada membasuh 2 tangannya. Maknanya kita basuh, kalau taraddud kita basuh dia suci dari untuk yakin kata suci 3 kali, kemudian kita basuh kerana sunat wuduk 3 kali, kemudian kita berkomo-komo. Berkomo-komo kemudian daripada membasuh 2 tapak tangannya. Itu tartib dia. Berkomo dulu, selepas daripada basuh 2 tapak tangan dulu, kemudian berkomo. Dan hasil sunat padanya pada berkomo-komo dengan memasukkan air pada mulut. Sama ada diidarkan dia ke air, dipusing-pusingkan, diludahkan dia. Sudah idar, diludah,
Atau tiada. Dia masuk, dia telah air, masuk telah, hasil dah sunat berkomo. Itu pekoh. Kalau kita ke uruf, kita tak kira berkomo. Kalau kita masuk air, kita telah, dia panggil minum. Nak berkomo, kita kena pusing air, kita ludah keluar. Baru kita panggil berkomo. Tetapi kaedah fiqh tak pasti begitu. Sebab maksudnya nak cuci mulut, nak menyucikan mulut. Bila hasil menyuci dengan mana-mana cara, dengan bahawa kita masuk air, kita telah, hasil juga suci. Boleh. Hasillah sunat berkomo. Maka jika berkanda akan yang akmalnya, kalau nak pilih yang lebih sempurna, diludahkan dia kan air, kemudian daripada diidarkan dia air. Kita pusing dulu, masuk air, kita buat krok, pusing-pusing dalam mulut, kita keluarkan dia. Itulah yang lebih akmal. Ini alhamdulillah yang selalu diamalkan. Jagalah orang berkomo, dia masuk air, telan hilang. Jaga begitu. Dan mengisapkan air kepada hidungnya, kemudian daripada berkomo-komo. Sudah komo, kita isap air ke hidung. Itu sunat. Dan hasil sunat padanya dengan memasukkan air di dalam hidung, sama ada diisapkan dia dengan napasnya, dengan nyawa dia kepada kita tu jatuh gugur kepada batang hidungnya, dan dikeluarkan dia atau tiada. Hasil sunatnya masuk air di dalam hidung, sama ada dibawa keluar semula atau dia keluar semula. Maka jika berkanda akan yang akmalnya, dikeluarkan dia, dia sah tu baik. Dan menghipungkan antara berkomo-komo dan mengisap pada hidung dengan 3 kali cebok, berkomo-komo tiap-tiap daripadanya, kemudian mengisap kepada hidung, terlebih afdal daripada menceraikan antara keduanya. Cara nak antara dua ni, berkomo dengan isap air ke hidung, ada beberapa kaifiat, 3 kaifiat. Kaifiat yang lebih sempurna, 3 kali ambil air, itu makna 3 cebok. 3 kali ambil air, hasil berkomo-komo daripada 3 tu, serta juga isap air ke hidung. Hasil kedua-dua, komo dan isap air ke hidung. Dengan bahawa tiap-tiap satu ambil air tu, kita berkomo separuh, sebahagian daripadanya, isap ke hidung separuh, sebahagian daripadanya. Kita bagi 2. Air di dalam setapak tangan kita tu, kita berkomo setengah, kita sudah berkomo, sudah kita isap ke hidung setengah. Ambil air kali yang kedua begitu juga. Berkomo, isap. Ambil air kali ketiga, berkomo, isap. Itu yang lebih akmal daripada mencerai. Kalau kita cerai, kita ambil air sekali berkomo, ambil air sekali berkomo, ambil air sekali berkomo. Selesai tu ambil air pula, isap air ke hidung. Ambil isap ke hidung, ambil isap ke hidung. 9 kali, 3 untuk berkomo, 3 untuk isap. Ataupun ambil airnya 2 kali saja. 1 kali untuk berkomo 3 kali. Ambil air kali yang kedua untuk isap 3 kali. Itu dia panggil mencerai juga. Himpung lebih afdal. Dan menyapu sekalian kepala. Setengah pada sunat wuduk, kita sapu semua kepala. Ada pun menyapu satu suku, sebahagian daripada kepalanya, maka wajib ia menyapu satu suku. Sapu sebahagian sikit tu wajib. Hak tu yang selalu kita buat amal. Kita setuh sikit saja. Itu
qad dibilakan rukun wudu. Kita sapu semua kepala, itu sunat wudu. Yang ni yang selalu kita orang mazhab Syafi'i kita tinggal. Kerana kita belajar kata sunat. Kesal di dalam kita belajar sunat ni kesal salbi, kesal rugi. Apa tekanan, apa sebab tu wallahu alam. Jadi kita, kebiasaan kita bila kita belajar sunat tak jadi tekanan untuk kita mengerjakan dia, tak jadi tekanan untuk kita buat praktik. Bila belajar hak sunat rasa nak tinggal, bila belajar hak makruh rasa nak buat. Sekarang ni makruh saja kita buat, boleh buat serta dia nak buat. Itu satu perasaan yang tak baiklah, yang berlaku di kita, yang ada pada kita. Boleh jadi mari daripada tekanan hawa nafsu ataupun daripada syaitan. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah mengubati kita daripada perasaan tersebut. Penting ni bila kata sunat, kita kena berasa kata nak buat, kerana perkara ni perkara yang sunat, jadi bekalan yang baik bagi kita, jadi modal tambahan bagi kita supaya kita tu tinggi peringkat, kita tu kaya dengan pahala, banyak pahala dan sebagainya. Dari sini jugalah kita tengok kita orang ahli sunnah wal jamaah, dengan akidah kita, dengan sebab kita belajar akidah, kita belajar hukum ni, kita tak belajar ruh dia. Kita belajar tua dia, kita belajar gambaran dia. Misalnya kita kata buka aurat dosa kecil, lahak aurat orang ajnabiyah dosa kecil, mengupak dosa kecil. Itu kita belajar tua dia. Bila kita kata dosa kecil, kita belajar pula dosa kecil ni diampun dengan sebab kita buat beberapa perkara, mengerja beberapa perkara yang diantaranya langkah ke masjid. Setiap langkah Allah ampun 10 dosa. Ampun 10 dosa, iaitu dosa kecil. Mana bila akidah kita begitu, rasanya boleh kita nak mengerja dosa kecil. Sebab dosa kecil ni diampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita kerja lain pada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa besar ada dua. Dosa besar yang Allah tak ampun, iaitu dosa syirik. Dosa besar yang Allah ampun apabila kita taubat, iaitu yang lain pada syirik. Kita pun rasa boleh nak kerja dosa besar kerana harap-harap kita nak taubat. Bila kita taubat, dia ampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gerak-geri kita harian, kita tak jaga daripada dosa-dosa. Dosa kecil tak jaga, dosa besar kita tak takut. Dengan sebab kita kena dia. Dosa kecil diampun, dosa besar boleh ditaubat. Kita tak belajar ruh dia. Ruh dia, ruh ajaran agama ni, kalau hak wajib, hak sunat, iaitu perkara ni dia mendapingkan diri kita kepada Allah. Dia membawakan kita dekat dengan Allah, membawakan kita kepada jadi seorang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih.
wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidak berdaping diri kepada aku oleh hamba aku dengan sesuatu ibadat yang lebih kasih kepada aku selain daripada ibadat hak aku fardu ke atasnya. Sentiasa hamba-hamba aku berdaping diri kepada aku dengan mengerjakan yang sunat-sunat, sehingga aku kasih akan dia. Fa iza kuntu ahbabtu, bila aku kasih ke dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku jadi pendengarnya yang dia dengar dengan dia. Aku jadi pelihak dia yang dia lihat dengan dia. Aku jadi tangan dia yang dia tapa pegang dengan dia. Aku jadi kaki dia yang dia berjalan dengan dia. Jika dia pohon minta satu perkara daripada aku, nasihat aku nak bagi pada dia. Dan jika dia minta perlindungan daripada aku daripada satu perkara, wala ini sta'adzani la u'izannah, nascaya aku memberi perlindungan kepadanya. Itu ruh dia. Mana kerja hak wajib, kerja hak sunat ni, kita dapat peringkat yang tinggi di sisi Allah, sampai kepada peringkat kita jadi Habibullah. Kita sampai pada peringkat hamba yang dikasihi oleh Allah. Apa saja yang kita keluar pada mulut kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok kisah Zinnun Al-Misri. Dia selalu dicela, dicaci, berbagai-bagai. Dia diam saja. Satu hari ada satu kumpulan yang caci dia tu naik perahu. Lalu Sungai Nil, lalu di depan dia seorang, kalau tak silap saya, ada seorang kata, tu orang selalu caci kepada engkau. Doakanlah supaya dia tu dibalak oleh Allah, dipitnah oleh Allah. Dia gerak mulut saja, minta Allah balas kepada orang yang cela dia, tergelar perahu tu. Tergelar perahu. Itu wala in sa'alani la'u'tiyannah. Dia minta, selalu Allah bagi. Selepas pada tu dia bertaubat, dia tak minta dah bala ataupun balas jahat, balas yang membinasakan tu kepada seorang pun. Dia tahu, kata dia dikabul doa dia. Itu nak sampai pada peringkat tu kena mengerjakan yang sunat. Tu penting, kata hak sunat tu penting. Itu ruh dia. Jangan kita belajar hak sunat tinggal dia tak berdosa. Itu kita belajar kulit dia, kita belajar tua dia, kena tua dia. Kita tak belajar ruh dia. Itu kesan salbi nama dia. Kesan positif daripada kita belajar. Kalau kita tengok orang Oman. Orang Oman dia orang ibadi. Dia akidah dia, ajaran dia, dia pekah dia dengan akidah, kadang dia sama. Dia mazhab dia, mazhab akidah serta mazhab fiqh. Kalau kata mazhab Syafi'i, mazhab fiqh. Mazhab Hanafi, mazhab fiqh. Mazhab Asy'ari, mazhab akidah. Jadi kita asingkan. Kalau ibadi, dia mazhab dia sekali. Akidahnya dan fiqhnya. Fiqh dia serta akidah dia, orang yang kerja dosa besar kekal di dalam neraka. Kesan daripada akidah tu, daripada ajaran tu, orang dia takut nak kerja dosa. Sebab bila kerja dosa besar, kekal dalam neraka. Sebab tu kita tengok negara Oman aman. Dia negara dia aman. Orang tak ada kerja dosa besar, tak berjudi, tak minum arak, tak berzina dengan cara berluas-luasan. Sebab akidah dia buat perkara tu dosa besar. Itu kesan negatif bagi dia. Kesan ijabi, kesan yang baik bagi mereka. Sebab ajaran dia menakutkan.
Seperti kita lah, yang ramai pada kita, kita tak bunuh orang. Yang ramai daripada kita, kita tidak berzina kerana kita takut dosa tu. Orang Syiah, orang Ibadi, dia kata dosa tu mengekalkan ampunannya ke dalam neraka. Dia sangat-sangat terjaga, sangat-sangat dia jaga diri dia daripada jatuh pada dosa yang besar. Itu kesal belajar, kerana dia belajar, dia bagi satunya, dia bagi ruh. Dia tak bagi isi, dia tak bagi kulit saja, dia tak bagi rupa saja. Dia bagi ruh. Begitu juga kita belajar ilmu tafsir. Kita belajar tafsir, kadang kita belajar tarjamah, kita faham tujuan yang dia nak bagi tahu. Bukan kita nak jadi Quran itu masuk di dalam dada kita. Apa ruh Quran itu, apa kehendak Allah yang asal. Selain pada makna arti cakapan tu, kehendak turun Quran sendiri, ayat ni tujuan dia apa. Tu ruh Al-Quran tu tak masuk di dalam diri kita. Kadang orang baca tafsir tu sendiri pun dia ajar luar-luaran. Ruh Al-Quran tu tak ada. Tu sebab salbi bagi kita. Harap kepada kita semua ambil ruh sunat ni. Kita mengerja sunat, iaitu satu amalan yang menyempurnakan kita sebagai hamba Allah, menjadikan kita sebagai hamba Allah yang sempurna, menjadikan kita hamba Allah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadat kita dibentang kepada Allah dengan secara sempurna. Bila ibadat kita sempurna, Allah kasih. Kita banding kalau kita jadi raja, orang mari tunjuk perbuatan rakyat yang di bawah perintah kita suruh buat satu perkara, orang ni buat dengan secara halus. Maka kita akan ikuti orang ni, tanya orang ni rumah dia kat mana, aku nak pergi tengok dia. Dia pergi turun tu, tak pergi tangan saja, pergi bantu dia. Mana kita tengok kata orang ni amati sangat, ambil berat sangat dengan perintah kita. Bandingannya lebih kurang begitu. Oleh itu, sapu kepala kita mazhab Syafi'i, walaupun suku itu sunat, tapi kita marilah kita beramal dengan suku itu wajib. Marilah kita beramal dengan yang sunat, iaitu kita sapu semua kepala. Dengan kita kerja dengan seperti demikian, kita terkeluar daripada khilaf ulama yang mengatakan tidak sah wuduk dengan menyapu satu suku daripada kepala. Rukun wuduknya kena sapu semua kepala, iaitu mazhab Maliki, mazhab Hambali. Maka satu suku itu maka wajib ia seperti barang yang terdulu sebutnya. Dan jika tiada berkehendak menanggalkan barang yang di atas kepalanya. Kalau di atas kepala kita tu ada barang, kita tak sebuah, boleh nak buat tapi tak mau nak buat. Daripada serban. Kita pakai serban, rasa tak sebuah serban. Atau kopiah. Kita pakai kopiah, pakai songkok. Dan umpamanya menyempurnai ia seorang mengambil wuduk dengan menyapu atas barang di atas kepala. Kita menyempurna sapu wi cukup. Yang ni kita mengerjakan qada yang wajib dulu. Itu nak menyempurna, kita sapu sebahagian satu suku pada kepala sikit. Kemudian kita sempurna di atas serban kita. Semua sapu semua di atas serban ni. Kalau tak mau buang, kalau tak mau tanggalkan. Tak mesti kata payah nak tanggal, mudah, tapi dia tak mau menanggalkan. Boleh. Hasil dah. Pahala sunat sapu di atas semua kepala. Ini kerana nas di dalam hadis, sabit di dalam satu hadis, Nabi SAW satu ketika dia ambil wuduk, dia sapu di ubung-ubung dia, di depan kepala dia ni.
kamar dia menyempurnakan wuduk dia lagi, dia sapuh di atas serban dia. Nabi sapuh di atas serban. Hadis itu menunjuk kata tak wajib sapuh semua kepala. Sapuh sebahagian, kamar dia kerja hak sunatnya sapuh di atas serban dan upamanya. Dan hadis itu juga menunjuk bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pakai serban. Dia pakai serban. Jangan kata serban ni ada kebiasaan orang Arab, bukan jadi sunnah Nabi. Bukan. Serban adalah sunat dipakai, adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak pergi perang pun dia pakai serban. Serban satu pakaian Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita di hari ni amalan pakai serban ni kurang sangat-sangat lah. Bila pakai serban agak orang pakai tuan guru, tok guru, kiai, babo, tu baru nak pakai serban. Tak siapa kelas tu tak pakai serban. Tak pakai tu satunya tak minat, yang keduanya kata bukan dakwa, kata bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak kata tak minat, rasa tak suka, itu babo boleh berkira. Kalau kata bukan sunnah Rasulullah, itu sangat-sangat salah lah. Kita cuba-cuba usaha supaya umat kita suka kepada pakai serban, kerana ia adalah satu daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menyapu sekalian dua telinga, sapu semua telinga, zahirnya dan batinnya, sebelah luar dan sebelah dalam, dengan air, sapu dengan air yang lain daripada air sapu kepala. Kita ambil air sekali, pertama kita sapu kepala, masih lagi tangan kita basah dengan air sapu kepala tadi. Kemudian kita nak sambung sapu telinga terus dengan air itu tak hasil asal sunat. Kena celup air semula, kena basah tangan kita semula, mari sapu telinga. Itu dia panggil dengan air yang baru, bima in jadid. Dengan air yang baru, yakni air yang lain daripada air sapu kepala. Dan yang sempurna sunat, hak lebih sempurna sunat pada kaifiat menyapu keduanya telinga, bahawa memasukkan kepala dua telunjuknya di dalam dua lubang telinganya. Masuk dua jari telunjuk ni, dua hujung jari telunjuk ke dalam dua lubang telinga, dan diidarkan, dipusingkan keduanya atas segala lipatan telinganya. Pusing, mana yang berlipat tu, tepat-tepat berlipat, pusing dengan hujung jari. Turutlah, mana menjalankan jari tu ikut lipatan dia. Daripada kona-kona, tepat teluk-teluk, masuk habis hujung jari tu, pusing-pusing ke dalam sebelah dalam telinga. Dan dilalukan dua ibu tangan atas belakang dua telinganya. Ibu tangan letak di belakang, sebelah balik luar, pusing sebelah balik luar. Ibu tangan pusing balik luar, jari telunjuk pusing sebelah dalam. Cari tempat-tempat yang susah nak sapak air sebelah dalam. Kemudian dilekatkan, yakni diperapak dua tapak tangannya. Kita asal kerja dua ni lah, jari telunjuk dengan ibu tangan, kerja dua. Kemudian perapak dua tapak tangan, padahal basah keduanya dengan dilekatkan dengan dua telinga. Tapak tangan basah, kita perapak gitu. Perapak dua tapak tangan. Dan menyelak-nyelakti janggut, iaitu kita seperti sisi dengan tangan itulah, hola celah-celah janggut. Janggut lelaki yang lebat, sunat menyelakti.
Dan 2 tali tudungnya, ni tali tumbuh sambung daripada lawi, daripada anak telinga turun mari sampai kepada janggut ni, dia panggil tali tudung. Demikian lagi tiap-tiap bulu yang dipadakan, yang cukup dengan membasuh zahirnya. Bulu yang tebal, yang memadai kita basuh zahir saja, tak wajib basuh batin dia. Sunat menyelati. Adapun janggut lelaki yang jarang dan janggut perempuan dan khunsa, maka wajib diselak-selati akan keduanya. Yakni jika tiada sampai air dengan tiada diselati. Janggut kita yang nipis, yang tipis, janggut perempuan sama ada tipis atau tebal, kalau tak sapak air, kalau kita tak hala jari masuk celah-celah dia, wajib memasukkan jari ke celah-celah dia supaya sapak air. Kalau janggut lelaki yang lebat, dia tak wajib, sunat saja. Kerana tak wajib sampaikan air ke celah-celah dia dan di kulit tempat tumbuh bulu janggut dan bulu tudung, tali tudung. Dan yang afdalnya dan kaifiatnya bahawa memasukkan segala anak jarinya di bawah janggutnya. Masuk sebelah bawah lek tekak. Dan yang afdalnya dengan anak jari tangan kanannya. Hala beginilah lebih kurang. Hala ke bawah. Hala begitu. Menyelati ke bawah. Dan menyelati segala anak jari, 2 tangan dan 2 kaki. Kita sapuh celah ni. Celah jari tangan dan jari kaki. Nama jelas selak-selak. Sunat dia. Jika sampai air kepadanya, kepada segala anak jari, 2 tangan dan 2 kaki dengan ketiadaan menyelati. Kalau biasa pun air sudah sampai, kalau kita tak gosok kot celah-celah ni pun air sudah sampai. Itu hukum dia sunat menyelati. Maka jika tiada sampai, melainkan dengan dia dengan menyelati, seperti segala anak jari yang sangat berdempet. Hak berdempet, hak rapat sangat, ada orang jari rapat, sekira-kira tiada sampai air, nescaya wajib menyelati akan dia. Itu wajib kita gosok celah dia supaya sampai air. Tak payah. Dan jika tiada dapat menyelati kerana berlekat setengah dengan setengahnya. Dia lekat dah jadi sedaging. Jari jadi sedaging. Nak hala jari gosok tak boleh dah celah tu lekat. Seperti kena cuka. Cuka getah. Nama cuka Belanda orang panggil. Dia jadi seperti gaim tu. Daging tu jadi lembut, jadi luka, 2 tu jadi terlekat. Ataupun asal kejadian yang Allah buat dia begitu, jadi tak boleh nak sapak air ikut celah tu sebab lekat, maka haram diceraikan dia. Dicerai kerana diselati akan dia. Haram ambil pisau turi supaya nak pergi sapak air. Itu haram kerana menyakiti. Dan kaifiat menyelati akan anak jari tangan bahawa dijadikan anak jari tangan tu kita silap barangkali tu. Dan kaifiat menyelati akan anak jari tangan bahawa dijadikan anak jari tangan yang kanan. Tu lebih pada celah anak jari yang kiri daripada sebelah belakang bagi jari yang kiri atau akasnya. Begini, ni jari kiri, tangan kiri, ni tangan kiri, kita ambil tangan kanan letak sebelah belakang gini. Ambil anak jari tangan kanan letak sebelah belakang tangan kiri. Menyelati begini cara dia. Atau akas, ambil tangan kiri letak di atas belakang tangan kanan. Sapu celak begini. Ke sebelah atas, jangan ke bawah gini. Ke bawah gini dia tak sampai ni sebelah atas. Ni samalah di segi kesihatan, di sisi ilmu kesihatan,
cara basuh tangan lebih sepenuh seperti nak jaga kuman COVID-19 ni, gitu juga supaya rata kita basuh sabun sapa, sabun alkohol sapa tu kita kena buat macam ni, baru dia sampai habis. Dan anak jari dua kaki dengan bahawa dimulai dengan keliking tangan kiri daripada bawah kakinya, guna keliking tangan kiri, holos sebelah bawah kaki ni. Kalau kaki holos sebelah bawah, kaki kena ke bawah, tangan ni sebelah atas menyelati ke atas, kaki jari kaki holos ke bawah, sebelah bawah. Mulai dengan keliking tangan kiri daripada bawah kakinya memulai dengan keliking kaki yang kanan. Mula di keliking kaki kanan bawah disudahi dengan keliking kakinya yang kiri. Makna turut tartib lah. Daripada jari keliking kanan sampai pada ibu kaki kanan, mulai pula ibu kaki kiri sampai pada keliking kaki kiri. Dan mendulukan tangan kanan sunat, dan kaki kanan atas yang kiri. Cara basuh, kalau kita guna cerak, kita nak basuh tangan kanan dulu, cuah tangan kiri pergi cerak, sudah tu basuh pula tangan kiri. Kalau kita ambil daripada peli air tu, kita buka, itu boleh kita basuh serentak. Kalau hak tak boleh basuh serentak, kita mendulukan yang kanan di atas yang kiri. Dan makruh mendulukan yang kiri atas kanan. Demikian lagi jika dibasuh keduanya berserta, basuh serentak. Dan jika mudah basuh keduanya berserta sekalipun, kalau boleh nak basuh sekalipun, makruh juga kita basuh serentak. Kerana sya'an keduanya, kerana keadaan sifat keduanya, bahawa tiada mudah membasuh keduanya dengan berserta. Tu ilak dia kat situlah. Kadang tangan ni kalau nak basuh sekali serentak dua tu susah. Susah, payah. Dia kena basuh asing-asingkan. Kerana di masa yang lampau, dia tak ada cara tempat ambil air ni guna tali air, guna peli, dia tak ada. Tapi tak mesti kata tak ada tali air, tak ada peli tu, kata tempat yang mudah nak basuh serentak tu tak ada, tak ternapi ada. Seperti kita ambil wuduk daripada sungai, ambil daripada laut, mudah saja kita nak celuk basuh serentak tu. Mengikut mana nas kita ni nya begitulah. Kalau boleh nak mudah nak basuh serentak sekalipun, makruh juga, iaitu sunat mendulukan yang kanan juga di atas yang kiri. Adapun anggota yang mudah diserentakkan basuh keduanya, mudah nak basuh kedua serentak, seperti dua pipi. Anggota ada kiri ada kanan, nak basuh serentak boleh dua pipi dan dua tapak tangan. Ni betul lah. Dia kata tadi dua tapak tangan dan dua telinga, maka tiada mendulukan yang kanan, yakni tiada sunat mendulukan yang kanan atas yang kiri, bahkan disucikan keduanya pada kali yang satu, serentak selalu. Tangan kita, kalau kita nak ambil air di dalam laut, di dalam sungai, di dalam kolah, ataupun ada orang bantu tuangkan air, cuah air, kita boleh basuh dua tangan ni serentak. Hak kata dua tangan tadi, hak tak boleh nak serentak, sya'an kedua-dua tu payah, iaitu dari jari sampai ke siku. Kita nak buat kedua serentak tu susah. Itu sunat mendulukan yang kanan di atas yang kiri. Adapun basuh tapak tangan dari hujung jari sampai kepada pergelangan, ini ada kalanya mudah nak basuh serentak. Seperti
kita guna air dengan tak payah pegang alat dengan sebelah tangan yang lain. Kalau kita ambil dengan cerek tu, jadi susah sikit. Pipi kita ada tangan dua, pipi dua kita boleh ambil air dua belah tangan, kita mari basuh sekali serentak selalu dah, boleh. Kepala kita boleh basuh serentak selalu. Dan ditiga-tigakan bagi yang dibasuh dan yang disapu. Anggota dibasuh lain daripada kepala, lain daripada khuf. Yang disapu iaitu kepala, kalau pakai khuf iaitu khuf. Sunat kita buat 3. Telinga yang disapu. Sunat sapu 3 kali. Ini di dalam mazhab kita Syafi'i. Ada hadis yang menunjuk di atas sunat sapu 3 kali. Mazhab Hambali dan satu pendapat di dalam dalam fiqh kita iaitu sunat sapu kepala 1 kali, sapu telinga 1 kali saja. Kerana berdasar kepada hadis Sayyidina Uthman. Makna kedua-dua tu ada hadis. Imam kita Syafi'i pilih ambil hak kata sunat 3 kali. Ni kita tak boleh nak pertikai nak komen kata tak betul yang diamal oleh Imam Syafi'i, oleh mazhab Syafi'i 3 kali sapu kepala bukan sunnah. Kerana sabit dalam sunnah Sayyidina Uthman ambil wuduk, dia sapu, dia basuh yang lain 3, sapu kepala dan sapu telinga 1 kali. Itu dia kata beginilah wuduk Nabi SAW. Tak boleh kita nak kata begitu. Sekiranya kalau hadis itu satu saja, serta hadis itu tidak ada tutur kata, ya, okey, boleh. Tetapi hadis itu matanya bukan satu, berbagai-bagai mata dia. Dan ada di sana hadis daripada Sayyidina Uthman juga menerangkan dia sapu 3 kali, kamar dia kata beginilah wuduk Nabi. Jadi hadis itu rupanya ittirab, rupa tak tetap lafaz dia, mata dia tu. Sekali kata Nabi sapu sekali satu kali satu sanaknya kata Nabi sapu 3 kali. Sebab itulah kita nak pergi kata salah Imam Syafi'i, salah mazhab Syafi'i tak boleh. Tak boleh gitu. Ataupun sesat lebih lagi. Salah dengan sesat tu kata-kata yang memberi arti satu arti yang yang berbeza. Kalau kata sesat itu biasa ulama kita guna di dalam tajuk akidah. Dia kata dia panggil sesat. Kalau tajuk fiqh dia tak kata sesat, dia kata akhta'tum, tersalah oleh engkau. Dan hasil meniga-nigakan pada air yang berlari dengan lalu 3 perlarian. Kalau air berlari cukup dengan air lalu sekali, 2, 3. Dan pada air yang tenang dengan digerak-gerakkan 3 kali. Kalau kita dalam air banyak, kita gerak-gerak dia dalam kolah, dia dalam sawah tu. Dan makruh dilebihkan atas 3 kali dan dikurangkan daripadanya. Wallahu a'lam, dan muwalat, yakni berturut-turut. Kita rehat 2-3 minit.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wadah. Aqala Syekhul Muallif rahimahullahu taala awil fathu. Itu atas pada kata matanya wal mabniyu imma ayyatarida fihi sukunu. Wal fathu atas pada as-sukunu. Takdir kalamnya wal mabniyu dan bermula isim yang dibinakan dia itu tajuk kita bab i'rab dan bab bina. Isim yang dibina ada kala bina di atas sukun dan ada kala bina di atas fathah. Wa huwa dan iaitu al mabni alal fathi yang dibina atas fathah sab'atun, ada 7 bagai. Ni diperiksa istiqra', cari satu persatu di dalam cakap Arab. Ulama bahasa Arab dapati hak bina atas fathah, kelimah yang bina atas fathah ada 7 bagai kelimah. Satu al-madil mujarradu, fi'il madhi yang disunyikan dia, yakni yang kosong daripada dhamir rafa' mutaharrik. Fi'il madhi yang tidak berhubung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Dhamir rafa' mutaharrik, dhamir rafa' hak berbaris seperti darabna, darabta, darabti, darabtuma, ana, tati, tuma, tumtu, itu dhamir rafa' mutaharrik. Ini dia tak fi'il madhi kosong saja ataupun berhubung dengan dhamir rafa' yang tidak berbaris. Mana di dalam tasrih fi'il madhi, rupa fi'il madhi yang 14 tu ketika ghaib dia tu. Mufrad muzakkar daraba, darabu, darabat, darabata. 5 ni dia daraba tu tidak berhubung dengan mana-mana dhamir. Hak baris atau tidak baris. Boleh kata dia berhubung dengan dhamir mustati. Daraba berhubung dengan alif tasniyah. Alif tasniyah dhamir rafa' tapi tidak berbaris. Darabu berhubung dengan wa dhamir jamak, tidak berbaris. Darabat berhubung dengan dhamir mustati, tidak baris. Darabata berhubung alif tasniyah, tidak berbaris. Itu hak bina di atas fathah. Bila darabna, darabta, darabti hingga akhir, itu berhubung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Ka daraba, seperti daraba wa darabaka, ka berhubung dengan dhamir juga. Tapi dhamir ni dhamir nasab, bukan dhamir rafa'. Ka tu dhamir nasab. Kerana dia jadi maf'ulun bih. Wa daraba, daraba berhubung dengan dhamir rafa' tapi tidak mutaharrik, tidak berbaris. 3 bagai ni bina di atas fathah. Fi'il madhi. Lain daripada 3 ni, iaitu hak berhubung dengan dhamir rafa' mutaharrik, itu dia bina di atas sukun. Sebagaimana hak kita belajar lepas dah. Fi'il madhi berhubung dengan dhamir rafa' mutaharrik, dia bina atas sukun. Yang kedua, wal mudhari'ul ladzi basyarathu nunut taukidi. Yang kedua, fi'il mudhari' yang basyarathu, yang menyertai akan dia, yakni yang bersambung terus. Itu makna mubasyarah di sini. Fi'il mudhari' yang bersambung dengan dia terus oleh nunut taukidi, oleh nun taukid. Tidak ada dinding, tidak ada perantaraan antara fi'il mudhari' dengan nun taukid. Nun taukid bersambung terus dengan dia. Dia ada di sana fi'il mudhari' berhubung dengan dia oleh nun taukid tapi tidak sambung terus. Ada halang, ada kat tengah tu alif tasniyah, ada kat tengah tu wa dhamir jamak. Itu dia tidak sambung terus. Ada alif tasniyah, ada wa dhamir jamak. Itu hukum lain. Kalau nun taukid sambung terus dengan fi'il mudhari',
fi'il mudhari' itu bina di atas fathah. Nahwu la yusjananna wa la yakunan. Baca wakah wa la yakuna. La yusjananna ni perkataan Zulaikha. Tajuk Nabi Yusuf ketika Raja Aziz dapati antara Yusuf dengan Zulaikha dengan Yusuf tu ada usaha nak buat perhubungan seks, maka tak sempat, tak berlaku. Kebetulannya Raja Aziz tu balik, maka Zulaikha nak melepaskan malu dia. Dia kata Yusuf ni la yusjananna, demi sungguhnya dipenjara akan Nabi Yusuf. Wala yakunan, dan sungguhnya adalah ia Nabi Yusuf daripada segala orang yang hina. Kita nak di segi bahasa yusjanu fi'il mudhari', bubuh dengan nun taukid, yusjana, tak jadi yusjanu, yusjananna. Nun yang pertama lam fi'il, sajana yasjunu. Di sini fi'il mudhari' bina majhul, la yusjanu. Masuk nun taukid, la yusjananna. La yakunan, asa yakunu. Yakunu masuk nun taukid, yakunan ini nun taukid khafifah. Dua nun, tetapi nun taukid khafifah kaedah khat, ditulis mengikut ketika wakaf. Nun taukid khafifah, nun taukid yang tidak bertasydid, dia diwakaf dengan alif. Wakaf dengan alif. La yakuna. Kita baca wasa mesti kena ada nun. Ada nun. Tika wakaf baca la yusjananna wa la yakuna. Wakaf begitu. Kalau baca wasa la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Bukan la yakuna minas saghirin, tak. Kita di dalam surah Yusuf. Tengok sikit ayat yang keberapa. Kita ayat 32 dalam surah Yusuf. Wala illam yaf'al ma amuruh. Zulaikha bersumpah, demi sungguhnya jika tidak buat ia Yusuf akan barang yang aku suruh akan dia, la yusjananna, sungguhnya dipenjara akan dia, wala yakunam minas saghirin, dan sungguhnya adalah ia setengah daripada segala yang hina. Kalau kita orang baru belajar, kita pening sikit, mana nun taukid la yakuna, tak nampak nun. Nun yang ada itu lam fi'il yakunu, nun yakunu, kana yakunu. Nun taukid ditulis dengan alif. Ditulis dengan alif. Kenapa ditulis dengan alif? Itu kaedah khat. Ilmu satu daripada ilmu Arab, ilmu bahasa Arab, ilmu Arabiyah panggil, iaitu ilmu khat, cara tulis. Kaedah tulis nun taukid khafifah ditulis mengikut ketika wakaf. Sebab tu afwajan, dia tulis tak sama kalau afwajun, afwajin. Kerana afwajan tu dia wakaf dengan alif, afwaja. Kaedah tulis dia tulis mengikut ketika wakaf. Zaidun, zaidin, zaida. Tulis macam tu. Zaidan kena tulis Zaida. Malakanya satu lurah, nama dia lurah lurah Rabi'ah.
Dia wakah tika nasab sama dengan tika rofa. Ja'a Zaid, ra'aitu Zaid, marartu bi Zaid. Itu dia tulis dengan tidak ada alif. Kerana dia tidak kerana dia wakah dengan seperti tika rofa. Ingat bila sampai kat sini ingin beri jaga cara khat tu kita khat tu satu perkara kita kena belajar, satu perkara penting. Di dalam kata betul dan salah. Salah khat. Banyak kita salah di dalam tulis Al-Quran. Kita tulis Al-Quran sendiri, tulis perkataan Al-Quran. Misalnya seperti firman Allah Ta'ala di dalam Quran, kita tulis Quran, kita tulis Qaf, Ra, Alif, kemudian kita buat tanda baris panjang ke atas alif, kemudian Nun. Itu khat yang salah. Kerana alif tidak ada baris. Tulis macam tu kena baca Qiran, Quran, Qoran. Tak boleh baca Quran kerana tidak ada hamzah. Kha yang betul kena tulis qaf, ra, kemudian hamzah yang sama kedudukan dia, sama tempat duduk dia dengan ra, sama tinggi dengan ra. Kemudian pada alif, kemudian pada hamzah alif, kemudian itu nun. Jangan tulis hamzah di atas alif, jangan tulis hamzah di bawah alif. Jadi satu saja itu jadi hamzah. Sekarang kita dua, hamzah dan alif, seperti Adam. Kita tulis salah juga Adam, kita tulis alif, kemudian kita tulis tanda panjang ke atas, kemudian kita tulis dal mim. Itu salah, tak betul. Di dalam ilmu khat. Yang betul, kita tulis hamzah, kemudian alif, kemudian dal sama dengan hamzah. Baris dia, kemudian mim. Itu baru baca Adam. Itu baru betul tulis dia. Kadang kita tulis Darul Quran. Dal, alif, ra, kemudian alif lam, qaf, ra, alif, tanda panjang ke atas. Itu Darul Qiran. Bukan Darul Quran. Bi khilafi dengan menyalahi nahwu latubelawunna. Latubelawunna ni kenapa tak kata latubelawanna? Sedangkan ada nun taukid. Oh, ini bi khilaf menyalahi. Sebab apa? Sebab nun taukid pada latubelawunna bukan nun taukid mubasyirah. Bukan nun taukid yang sambung terus dengan fi'il mudhari'. Ada jarak, ada senggai antara dia dengan fi'il mudhari'. Sebab apa kata ada jarak? Kerana di antara nun taukid dengan fi'il mudhari' ada waw dhamir jamak kat situ. Asal latubelawunna, asal dia latubelawunanna. Latubelawu, wu tu waw dua, waw berbaris dan waw mati. Nanna nun pertama nun alamat rafa'. Na yang kedua tu nama nun taukid thaqilah. Latubelawunanna. Maka nun taukid tu dia tidak sambung dengan waw wu terus. Ada waw mati, waw dhamir jamak kat celah situ. Antara wu dengan na tu ada waw mati, waw dhamir jamak. Tidak mubasyirah. Sebab tu tidak kata latubelawanna, kena kata latubelawunna. Sebab asal dia latubelawunanna. Beri pun nun berturut-turut tiga, buai nun. Satu nun iaitu buai nun alamat rafa'. Kerana berat. Bunyi latubelawunna. Jumpa dua saking. Satu waw dhamir jamak, yang kedua nun taukid yang diidgham di dalam nun taukid yang kedua. Dibuai waw. Jadi latubelawunna. Wala yasuddunaka. Yasuddunannaka asal dia. Ini tidak bina di atas patah. Ini fi'il mudhari' mu'rab.
bukan fi'il mudhari' yang bina. Sebab ada fasil, ada yang mencerai antara nun taukid dan fi'il mudhari'. Wa ma rukiba minal a'dad, dan isim yang ditarkib daripada isim adat. Isim adat hak tarkib. Isim yang menunjuk di atas bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu nama isim adat. Bila dia tarkib, bina atas patah. Ahada asyara, isna asyara, salasata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara. Semua tu bina atas patah. Malaikat isna asyara. Itu dia bina asyara saja. Isna i'rab seperti isim tasniah. Dia mulhaq isim tasniah. Isna asyara tika ropo, isnai asyara tika nasak dan khofa. Yang lain bina atas patah semua. Ahada asyara, salasata asyara, arba'ata asyara. Itu makna marukiba minal a'dad. Isim adat yang ditarkibkan. Ini nak masuk pada hak jaga-jaga kita dengar sikit. Hak jadi susah di atas kita. Bila hak jaga kita rasa berat. Wazuruf. Marukiba minaz zuruf. Zorah yang ditarkibkan. Zorah zaman, zorah makan, bila tarkib, bina atas patah. Ja'ani Zaidun, datang akan daku oleh Zaid. Zaid mari sama aku. Sabaha masa'a, pagi petang. Asal dia sabahan wa masa'a. Dua ataf. Sabahan pada waktu pagi, wa masa'an dan di waktu petang. Jadi dia mari setiap pagi, setiap petang. Kemudian kita tarkib dua tu. Buah harah ataf. Buah harah ataf kita kapuh dua. Sabaha masa'a. Namun tarkib. Itu bina atas patah. Seperti ahada asyara, asa ahadun wa asyarun. 1 dan 10, itu makna 11. 12, 13, salah satu wa asyarun. 3 dan 10. Bila kita buat wah atas, kita tarkib kapuh dua tu bina atas patah. Salah satu asyara. Atau apa ni isi adat hak murakab. Zorah seperti itu juga. Zorah zaman seperti pagi petang. Ja'ani Zaidun, datang akan daku oleh Zaid. Sabaha masa, pagi dan petang makna dia. Macam mana boleh kata sabaha masa? Itu ditarkibkan. Asal perkataan dia sabahan wa masaan. Belakang ada misal dia wal ahwal, dan segala hal yang ditarkibkan. Wal a'lam, dan segala isi alam yang ditarkib. Kita tengok pada masa tu kita tak boleh nak langkah, insya-Allah. Kita sambung sekali lagi. Tengah daripada kita kena titik berat juga kat sini, supaya kita boleh kemah dan boleh faham masalah zaraf hal yang ditarkib. Isim adat tu kita sudah banyak kita sebut dah. Kita nak supaya kita nak melatih memahamkan kita tajuk zaraf hal isim alam yang ditarkib. Bina atas patah macam mana. Setakat tu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma rukiba minal a'dadi.